Dalam dunia yang dikuasai data ini, orang menuntut bukti, walaupun untuk kepercayaan. Al-Quran, yang diturunkan lebih 14 abad yang lalu, menawarkan keajaiban yang unik, struktur berangka tersembunyi, yang kini baru terbongkar dengan alat modern. Di sebalik petunjuk dan kisahnya tersembunyi rangkaian pola matematik, konsistensi yang menakjubkan, merentasi lebih 600 muka surat yang diturunkan selama 23 tahun. Ini bukan tahayul atau kebetulan. Ini adalah cap jari pengarang ilahi. Bukti senyap tentang asal-usulnya. Struktur Al-Quran mengajak setiap generasi. Periksalah aku, pelajarilah aku, gunakan alat terbaikmu. Kamu hanya akan menemui lebih banyak bukti. Keajaiban ini semakin jelas seiring kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Pola angka bukanlah mesej utama, tetapi ia berfungsi sebagai tanda yang kuat untuk mereka yang ragu. Seolah-olah Allah telah menyematkan sistem keselamatan dalam teks, memeliharanya, dan membuktikan kepengarangannya. Meneroka dimensi ini bukan hanya intelektual. Ia adalah tindakan iman, memperdalam kekaguman kita terhadap Al-Quran. Mari kita mulakan perjalanan kita ke dalam dunia angka Al-Quran. Salah satu ciri Al-Quran yang paling menakjubkan adalah keseimbangan kata-katanya yang sempurna. Perkataan bulan muncul 12 kali, hari 365 kali, menyamai tahun surya. Dunia ini dan akhirat kedua-duanya muncul 115 kali, malaikat dan syaitan 88 kali setiap satu, hidup dan mati 145 kali setiap satu. Malah lelaki dan wanita muncul 23 kali setiap satu, bilangan kromosom yang disumbangkan oleh setiap ibu bapa. Frase dan konsep juga seimbang. 7 langit disebut 7 kali. Sujud muncul 34 kali, menyamai unit sujud dalam solat harian. Ini bukan rawak, ia adalah tanda reka bentuk yang teliti. Al-Quran adalah sistem yang tertutup dan lengkap. Tiada apa yang boleh ditambah atau dibuang tanpa merosakkan keseimbangan ini. Struktur matematik ini bertindak sebagai kod pelindung diri. Sebarang perubahan akan mendedahkan dirinya. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surah Al-Hijr. Pemeliharaan ini bukan hanya melalui hafalan, tetapi melalui kod matematik yang tidak boleh dipecahkan. Keseimbangan Al-Quran adalah mukjizat yang hidup, yang dapat dilihat oleh sesiapa sahaja yang melihat. Setiap perkataan diletakkan dengan tujuan ketepatan. Surah Al-Fatihah, pembukaan, dibaca setiap hari oleh berjuta-juta orang. Tetapi strukturnya adalah keajaiban matematik. 7 ayat, 29 perkataan, dan 139 huruf, nomor perdana. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, mengandungi 19 huruf, nomor yang berulang sebagai kod di seluruh Al-Quran. 21 huruf Arab unik muncul dalam Al-Fatihah. Kekerapan mereka, apabila digabungkan, membentuk nombor yang boleh dibahagi dengan 31. Nombor perdana yang lain. Ketepatan sedemikian adalah di luar perancangan manusia, terutamanya bagi Nabi yang tidak tahu membaca dan menulis, yang menyampaikan ayat-ayat sebagaimana yang diturunkan. Integriti matematik telah dibina, menunggu untuk ditemui berabad-abad kemudian. Ini menetapkan nada untuk seluruh Al-Quran, setiap huruf diletakkan dengan tepat. Membaca Al-Fatihah adalah berinteraksi dengan mahakarya yang dikodkan secara ilahi. Ia adalah gabungan sempurna antara petunjuk rohani dan jenius matematik. Mengetahui ini memperdalam kerendahan hati dan tumpuan kita dalam solat. Keajaiban bermula pada bab pertama. Surah Al-Ikhlas hanya 4 ayat, digambarkan sebagai sama dengan sepertiga Al-Quran. Mesejnya, keesaan mutlak Tuhan, dikodkan dalam strukturnya 47 huruf, nomor perdana mencerminkan ketidakbahagiaan. Nama Allah muncul 2 kali. Perkataan Ahad Esa adalah unik untuk surah ini. Nilai numerik Ahad adalah 13, Wahid adalah 19. Kedua-duanya nomor perdana mengukuhkan tema keesaan. Struktur dan mesej surah tidak dapat dipisahkan, mudah di permukaan, mendalam secara matematik di bawahnya. Reka bentuk ini menjadikan surah tidak dapat dilupakan dan melindungi mesej utamanya. Tanda tangan numerik adalah cap ilahi, keesaan, tidak dapat dipecahkan seperti nombor perdana. Malah surah terpendek adalah mukjizat yang dikodkan. Mesej Al-Quran dan strukturnya sangat selaras. Kebenaran ilahi boleh diakses dan mendalam tanpa henti. Al-Quran membuat persamaan, seperti Adam dan Isa. Setiap satu disebut tepat 25 kali.
mencerminkan ayat yang menghubungkan mereka. 5 kunci gaib yang hanya diketahui oleh Allah mengulangi 5 rukun Islam. Struktur Al-Quran menghormati nomor-nomor ini, menganyam teologi dan matematik bersama. Basmalah mempunyai 19 huruf, Al-Quran mempunyai 114 bab, 19 kali 6. Ayat pertama dan bab terakhir dihubungkan secara numerik, mencipta benang struktur dari awal hingga akhir. Ini bukan kebetulan, tetapi benang-benang rumit yang dianyam melalui Al-Quran. Kisah dan konsep dikodkan secara numerik, mengukuhkan maknanya. Al-Quran adalah kitab yang bersatu, dikarang secara ilahi. Setiap bahagian terhubung dengan keseluruhan. Strukturnya adalah tenunan makna dan matematik. Setiap perincian adalah disengajakan. Setiap nombor adalah tanda. Al-Quran bukanlah buku sains, tetapi ia mengandungi pernyataan yang selaras dengan penemuan modern. 14 abad yang lalu, ia menyebut hujung jari, kini diketahui sebagai pengenal unik bagi setiap manusia. Dalam surah Al-Hadid, besi, nombor bab adalah 57, menyamai nilai abjad Al-Hadid dan berat atom isotop besi yang paling biasa. Ayat itu mengatakan, kami menurunkan besi. Sains modern mengesahkan besi tiba di bumi dari bintang-bintang yang meletup. Perincian ini mustahil untuk diketahui oleh manusia abad ke-7. Keselarasan Al-Quran dengan sains adalah mukjizat fakta dan numerik. Pengarang Al-Quran adalah pengarang alam semesta. Ini adalah pernyataan yang jelas dan langsung, bukan tafsiran yang samar-samar. Ketepatan saintifik Al-Quran mencabar idea bahwa ia adalah produk zamannya. Ia adalah kitab untuk sepanjang zaman, dengan mukjizat yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita temui. Kehidupan Nabi Muhammad dianyam ke dalam struktur Al-Quran dengan cara yang tidak mungkin dapat dirancang oleh Baginda. Baginda meninggal pada usia 63 tahun. Bab ke-63, Al-Munafikun, membincangkan cabaran-cabaran kemunafikan, ujian besar dalam kehidupan akhir Baginda. Abjad Arab mempunyai 28 huruf. Bab Sad, 38, mengandungi huruf Sad 29 kali. Begitu juga bab seterusnya, menunjukkan simetri merentasi sempadan. Nabi dilahirkan pada 570 Masehi, tahun Gajah. Surah Al-Fil, Gajah, adalah bab 105. Dan dari permulaannya hingga akhir Al-Quran terdapat tepat 570 perkataan. Ini adalah cap waktu sejarah yang disematkan dalam teks. Kain numerik Al-Quran membuktikan kehidupan dan misi Nabi. Kehidupan Baginda dan mesej tidak dapat dipisahkan. Setiap satu menjadi saksi kepada yang lain. Bukti menunjukkan rancangan ilahi. Al-Quran adalah mukjizat yang hidup. Dianyam dengan rumit dengan sejarah yang diciptakannya. Pengulangan dalam Al-Quran tidak pernah rawa. Ia adalah untuk penekanan dan struktur. Perkataan Wahid, Esa, mempunyai nilai 19, nombor yang mendasari kod Al-Quran, 19 huruf dalam basmalah, 114 bab, 19 kali 6. Solat, sembahyang, muncul 5 kali, menyamai 5 solat harian. Frasa kebenaran dari Tuhanmu diulang, nilainya mengulangi struktur Al-Quran. Malah cara orang disapa, mengikut pola, ahli kitab, muncul sejumlah kali. Sering diikuti dengan penjelasan. Kisah-kisah seperti Isa dan Maryam diceritakan dengan kesederhanaan. Naratif mereka dimeteraikan oleh pola numerik. Jaringan pengulangan ini mencipta asas yang tidak tergoyahkan. Mesej Al-Quran diperkukuh oleh kod matematik yang berjalan melalui semua 6-2.6 ayat. Setiap lapisan, dari mesej hingga angka, membuktikan keesaan Tuhan dan keaslian firman-Nya. Ia adalah simfoni makna dan matematik. Al-Quran mencabar manusia. Jika semua manusia dan jin berkumpul untuk menghasilkan yang seumpama Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat. Hari ini, cabaran ini bukan hanya sastra, tetapi matematik. Untuk meniru Al-Quran, seseorang perlu menandingi keindahannya dan struktur numeriknya yang mustahil, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Pola-pola ini bukanlah sebab utama untuk beriman, tetapi ia adalah rahmat dan tanda bagi mereka yang mencari kepastian. Al-Quran adalah lautan hikmah. Arus numeriknya membuktikan sumber ilahinya. Semakin banyak kita belajar, semakin dalam mukjizat itu. Cabaran itu kekal selama-lamanya. Jemputan terbuka untuk meneroka, menemui, dan beriman.